Kereta hari ini tahun 2012, tolok 2004, 8 tahun, pasar duk laku lagi, pasar baru tak gali pun lagi. Ini dia. Ini rekod kerajaan negeri yang buat majlis istihad dan mengumum projek. Tapi tidak jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak tahu. Kalau kita berterusan gini, banyaklah projek yang akan diumum, tetapi angin saja. Kita berasa angin supaya kita pergi beli, apa 3 abda ke? Tak boleh makan kan? Pakai hidu anginnya. Lagu itulah. Kita pun hidu angin projek-projek ni pun tak boleh buat, tak boleh rasa, tak boleh apa. Dia tiru piramli berkali. Nah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu bab projek fizikal. Di segi sosialnya. Di segi sosialnya. Dan ini secara direct, secara langsung terkena kepada orang Kota Baru. Walaupun keseluruhan negeri Kelantan pun memerlukan juga. Tetapi yang paling kritikal ialah orang Kota Baru itu sendiri. Iaitu tentang pemilikan rumah. Untuk memiliki rumah yang mampu milik. Orang Kota Baru ramai yang tidak mampu untuk membeli rumah yang dibina di Kota Baru. Sehingga hari ini 22 tahun kerajaan negeri memerintah negeri Kelantan, tidak ada satu pun rumah yang dibina oleh kerajaan negeri yang mampu dibeli ataupun dimiliki oleh warga Kota Baru itu sendiri. Kenapa? Kerana kerajaan negeri tidak memikir soal membina rumah mampu milik ini. Dan kenapa di Kota Baru rumah yang dibuat dimajukan oleh swasta, orang Kota Baru tidak mampu? Adakah orang Kota Baru ni sesak dan miskin? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, orang Kota Baru biasa saja. Hak kaya tu kaya, hak miskin tu miskin, ramai hak biasa. Hak pertengahan. Pertengahan sudah tidak mampu kalau tidak ada harta untuk memiliki rumah di Kota Baru. Kerana tanah di Kota Baru, on the average, secara puratanya, tanah di Kota Baru jauh lebih mahal daripada tanah di tempat-tempat lain. Termasuklah di negeri-negeri lain sekalipun. Contohnya, tanah dekat rumah saya, dekat dengan Berek 12. Tak sampai suku ekar. Dalam lebih kurang 11,000 kaki, 12,000 kaki gitu. Harga baru-baru ini baru dijual dengan harga 550,000. Bermakna seka jatuh harga 2 juta 2.2 million. Datuk Amir, betul Setahun lepas, 2 tahun lepas, kalau siapa bawa balik Kota Baru pergi Perak 12, ada kedai sup Aning Utara. Nah, rajin pergi makan kedai Aning Sup Utara. Bangunan tu, ni Effendi. Bangunan rumah kedai tu. Dulu tanah itu adalah tanah stor kayu. Orang menegur kayu tu tanah. Buat stor kayu. Dia jual tanah tu seka lebih saja. Boleh dapat dalam 12 pintu, luk kedai, dapat rumah belakang tu lagi. Dia jual tanah tu dengan harga 3.3 juta. Bayangkanlah, kalau pemaju swasta beli tanah di Kota Baru, nak buat rumah untuk rakyat yang mampu milik, harga berapa dia boleh jual tak rumah tu? Sampai bila orang ramai tidak mampu untuk memiliki. Dan di Kota Baru hari ini, sama ada orang Cina maupun orang Melayu, ramai yang tidak memiliki rumah. Ramai yang juga yang masih duduk rumah sewa. Dan ada juga yang lebih parah lagi, menumpang rumah ibu bapa. Walaupun sudah kahwin, ada setengah rumah tu hanya ada 2 bilik saja. Tetapi yang duduk mendiami rumah itu, siapa ke 15 orang, kerana 3 keluarga duduk atas rumah tu. Ini semua orang Kota Baru. Kalau kita lihat ini, kita rasa sedih. Kalau kita di sini tak dapat membantu, sekurang-kurangnya kita dapat memperkuatkan pertubuhan kita. Supaya pertubuhan kita ini pula akan dapat membantu orang Kota Baru dan rakyat Kelantan keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak boleh tidak, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Kota Baru, sebagai orang Kelantan, untuk membantu rakyat Kelantan dapat duduk dalam keadaan yang sejahtera tanpa masalah tentang sosial dan kehidupan mereka. Sudah tentu hari ini kita telah berjaya menubuh persatuan orang Kota Baru.
kita juga telah berjaya menubuh satu yayasan orang Kota Baru juga, yang telah kita bergerak di Kota Baru melalui yayasan ini dengan membiayai tuition untuk keseluruhan anak-anak orang Kota Baru di Kota Baru itu sendiri. Di Kuala Lumpur, orang Kota Baru melalui pertubuhan atau persatuan ini, kita akan terus bersatu dan kita akan terus bekerjasama. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari bersama saya untuk bekerja untuk membantu rakyat Kelantan dan orang Kota Baru keseluruhannya. Kalau kita lihat sejarah kita, kita mencapai kemerdekaan melalui perpaduan, kesatuan antara semua kaum. Apabila kita dapat bersatu antara semua kaum, pihak penjajah British terpaksa memberi kemerdekaan kepada kita dengan tanpa tumpah darah. Itu hikmah dia. Itu kelebihan perpaduan. Itu kelebihan bersatu padu. Dan azimat bersatu padu perpaduan ini masih lagi boleh dipakai. Ianya tidak luput dek zaman. Ianya masih lagi efektif dan berkesan untuk kita mencapai apa saja matlamat kita. Matlamat kita apa hari ini? Membina balik, membaiki, memulihkan keadaan negeri Kelantan dan Kota Baru itu. Ini menjadi tanggungjawab kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bantu saya untuk bantu rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita bersama dalam apa cara sekalipun untuk kita pasti negeri Kelantan berada di tangan orang yang lebih bertanggungjawab, orang yang lebih berkeupayaan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat Kelantan keseluruhannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru ni saya hadir mesyuarat penganjuran majlis ini. Waktu itu saya diberi warning oleh jawatankuasa tu. Jangan kecek panjang, dia kata. Sebab orang lapar tak makan lagi. Ini pun dia kata nak suruh makan sampai pukul 10 malam. Nak buat acara lain banyak-banyak. Saya kata tak boleh kena makan awal. Saya kecek pendek. Saya nak kecek pendek dah sana. Saya tengok Syekh Suzuki kecek panjang. Jadi walau bagaimanapun, saya nak ucap terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah di masa akan datang, kita akan adakan lagi perhimpunan dan majlis seperti ini untuk kita peramaikan lagi orang kita, orang Kota Baru. Dan hari ini kita sengaja buat makanannya secara buffet supaya kita boleh bergerak, supaya kita boleh bercampur antara kita. Sebab itu matlamat kita, untuk berkenalan, untuk pereratkan silaturahim antara kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, amat penting sekali untuk kita join persatuan ini, untuk kita jadi ahli supaya masa depan juga kita dapat bersama insya-Allah. Tahniah kepada persatuan, tahniah kepada jawatankuasa penganjur. Terima kasih kepada Datuk Ni Izani dan lain-lain yang telah memberi sumbangan, termasuk Datuk Amir yang sudi mengendoskan kad orang Kota Baru ini untuk dapat diskaun. Dan terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan dan sumbangan dan juga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fadmi Haji Cik Saleh, Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia, merangkap Penasihat Persatuan OKB. Bertauk semerbak bunga seroja, huma dibendang di tepi telaga, lauk pauk sudahlah tersedia, seleke pakak make belako. Sudah hadir sekalian, dipersilakan menjamu selera dan kita akan dihiburkan dengan penampilan khas Sabri Yunus dan juga Cik Awe. Dan saya serahkan kepada Sabri Yunus dan Cik Awe. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kita ucapkan kepada tetamu-tamu dan juga ahli-ahli ataupun keluarga OKB yang kita bawa pada pertemuan pada malam ini. Di mana pertemuan pada malam ini kabarnya pertemuan untuk merasmikan lagu tema orang Kota Baru yang baru dibuat. Jadi pada malam ini juga
ada beberapa hadiah-hadiah yang akan kita bagi dalam bentuk cabutan bertuah kepada tetamu-tetamu ataupun anggota ahli kelab orang Kota Baru, ahli persatuan orang Kota Baru ni. Jadi alhamdulillah saya difahamkan selain daripada acara itu kita hanya ada acara dikir barat sahaja. Jadi dan hadiah-hadiah pun banyak sangat pada malam ini. Jadi antara program yang saya tengok adalah makan, tengok dikir dan juga ambil hadiah. Itu dia. Sementara saudara-saudara semua menjamu selera, kita jamu juga halwa mata dan telinga dengan persembahan dikir barat. Jadi saya serahkan terus kepada pasukan dikir barat Kajang. Dipersilakan. Salam para kanalan, wahai pandangan, hadirin sekalian, pantun dan lagu kami persembahkan sebagai memulakan majelis pembukaan. Sambutlah